Okey, Assalamualaikum semua. Hari ini cikgu akan lanjutkan pembelajaran kita yang sebelum ni lah, iaitu tindak balas logam dengan air. Iaitu dalam bab 4, kereaktifan logam lagi. Masih lagi dalam bab 4. Okey, hari ini kita akan tengok tindak balas logam dengan air pula. Sebelum ni kita sudah tengok tindak balas logam dengan oksigen lah. So, kali ini kita akan tengok bagaimana tindak balas sebuah logam tu dengan air. Alright. Logam seperti kalium, natrium dan kalsium bertindak balas dengan air untuk menghasilkan hidroksida logam dan membebaskan hidrogen. Okay. Kereaktifan logam bertindak balas dengan air boleh ditulis seperti logam reaktif plus air akan jadi hidroksida logam plus hidrogen. So, kamu kena ingat bila campur dengan air akan ada hidrogen di belakangnya. Natrium plus air akan menjadi natrium hidroksida plus hidrogen. Logam seperti emas, pelambang, perak, tembaga tidak bertindak balas dengan air dan wap air. So, sama juga seperti tindak balas logam dengan oksigen. Logam seperti emas, pelambang, perak, tembaga tidak bertindak balas dengan oksigen. Alright, so kita akan mengkaji tindak balas logam dengan air. So, tindak balas natrium. Magnesium terdapat banyak gelembung-gelembung gas dihasilkan daripada tindak balas. Aluminium sedikit gelembung gas dihasilkan daripada tindak balas, maksudnya gelembung-gelembung air. Zinc satu atau dua gelembung gas dihasilkan dan tidak daripada tindak balas, maksudnya tak banyak. Manakala kuprum tiada langsung perubahan. Alright, so analisanya. Natrium bertindak balas cepat dengan air untuk menghasilkan gas hidrogen dan larutan. Manakala kuprum tidak bertindak balas dengan air. So, kena ingat, kuprum tidak akan bertindak balas dengan air. Logam reaktif seperti natrium, kalium, kalsium bertindak balas dengan air untuk membebaskan hidrogen dan membentuk larutan berakali. So, dia akan bebaskan hidrogen lah. Natrium plus air akan jadi natrium hidroksida plus hidrogen. Kalium plus air akan jadi kalium hidroksida plus hidrogen. Kalsium plus air akan jadi kalsium hidroksida plus oksigen. Plus hidrogen. Tindak balas magnesium dengan air juga membebaskan gas hidrogen, tetapi ia kurang reaktif berbanding natrium kalsium. Kereaktifan logam berbeza apabila mereka bertindak balas dengan air. So, dia berbezalah, sama juga dengan kadar kereaktifan logam dengan oksigen. So, tidak sama. Setiap logam mempunyai kadar reaktif dia yang berbeza. Ini adalah bentuk siri kereaktifan logam lah. Logam yang cergas bertindak balas diletakkan di atas siri ini dengan tertib menurun. So, makin cergas dia akan makin kurang cergas dia akan makin turun lah. Seperti emas tidak ada tindak balas. Perak akan ada sikit kurang reaktif. Kuprum pun masih kurang juga. Timah dan dia akan makin naik. Kalau makin kurang reaktif dia akan makin turun seperti emas. Yang paling reaktif adalah kalium dan paling kurang aktif adalah emas. Kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam. Karbon salah satu part logam juga, merupakan satu unsur bukan logam. Dia bukan unsur logam, tetapi ia bertindak balas dengan oksigen berlebihan untuk membentuk karbon dioksida. Dia bukanlah unsur dalam bentuk logam lah, tapi dia akan bertindak balas dengan oksigen. Oleh itu, karbon juga termasuk dalam siri kereaktifan logam. Dia termasuk juga, tapi walaupun dia bukanlah kategori logam, dia satu unsur tapi bukanlah logam. Apabila karbon dipanaskan dengan oksida logam X, kereaktifan boleh ditentukan jika logam X kehilangan oksigen dan api terang atau cahaya yang dilihat. Ini menunjukkan bahawa karbon lebih reaktif daripada logam X. Logam X, oksida mengekalkan oksigen dan tiada api atau cahaya yang dilihat, menunjukkan bahawa karbon adalah kurang reaktif daripada logam X. Ini adalah contoh eksperimen lah. Eksperimen kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam. Mangkuk pijar, campuran oksida logam dan karbon. So, tungku kaki 3, kawasan dawai. Ini pemerhatian dia. Campuran karbon plus pelambang 2 oksida. Pemerhatian campuran membra. Kadar reaktifan. Karbon lebih reaktif daripada pelambang. So, kamu kena ingat semua. Karbon lebih reaktif daripada pelambang. Karbon dioksida plus aluminium oksida. Tiada perubahan. So, maksudnya karbon kurang reaktif daripada aluminium lah. So, maksud aluminium lebih reaktif daripada karbon. Manakala karbon plus zinc oksida campuran membra juga. Karbon lebih reaktif.
Okay. Maksudnya lebih reaktif lah. Okay. So analisis ni adalah plumbum oksida dan zinc oksida bertindak balas dengan karbon manakala aluminium tidak bertindak balas dengan karbon. Tindak balas karbon dan oksigen boleh diwakili oleh persamaan kimia berikut. Seperti contoh, plumbum oksida tambah karbon akan jadi plumbum plus karbon dioksida. Zinc oksida tambah karbon akan jadi zinc plus karbon dioksida. Oleh itu, kedudukan karbon berada di antara aluminium, zinc dan silika reaktifan logam lah. Okay. So yang seperti kamu tengok tadi. Okay. Dia adalah berada di antara zinc dan aluminium. So karbon akan berada di antara dua ni lah. Alright. So kita akan melihat menentukan kedudukan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. Hidrogen pula ya. Boleh ditentukan dengan mengalirkan hidrogen kering ke atas oksida logam yang panas. Okay. So kamu perlukan oksida logam yang panas untuk melihat menentukannya. Okay. Jika hidrogen dapat menyingkirkan oksigen daripada oksida logam, maka hidrogen lebih reaktif daripada logam tersebut. Jika hidrogen tidak dapat menyingkirkan oksigen daripada oksida logam, maka hidrogen kurang reaktif daripada logam tersebut. Persamaan perkataan hidrogen plus oksida logam sama dengan logam plus air. Okey, ini adalah contoh tindak balas antara hidrogen dengan oksida logam lah. Kamu boleh tengok dalam buku teks kamu, ini adalah contoh eksperimen. Okey. Okey. Campuran tindak balas, okey, pemerhatian kereaktifan logam. So kita akan tengok campuran lah. Hidrogen plus campur kuprum oksida, nyalaan terang terhasil sebut hitam menjadi perang. Hidrogen lebih reaktif daripada kuprum. Manakala hidrogen tambah plumbum oksida, nyalaan terang terhasil sebut kuning menjadi kelabu. Hidrogen lebih reaktif daripada kuprum juga. Hidrogen tambah zinc oksida, tiada bara kelihatan. Maksudnya tiada bara nyalaan langsung dan tiada bara. Sebut putih menjadi kuning, apabila panas menjadi putih apabila sejuk. Dan menjadi putih apabila sejuk. Maksudnya apabila panas sebut putih menjadi kuning dan jadi putih apabila sejuk lah. So hidrogen kurang reaktif daripada kuprum. Maksud kuprum lebih reaktif daripada hidrogen. Okay. So ini adalah untuk kita tengok hidrogen lah, bukan hidrogen cikgu silap sebut tadi. Right, so hidrogen. Okay. Analisis. Gas hidrogen terhasil dengan mengalirkan hidrogen melalui ejen pengering seperti asid sulfurik pekat atau kalsium kaloida kontang. Kedudukan hidrogen dalam siri reaktif logam ialah ZnHFePb. So ini adalah table dia lah, siri kereaktifan logam. Seperti yang kamu tengok, K itu ada kalium. Okay. Na natrium, Ca adalah kalsium, Mg adalah magnesium, Ai aluminium, C adalah karbon. Seperti yang cikgu cakap tadi, karbon akan berada di antara zinc dan aluminium lah. Okay. H adalah hidrogen. Okay. Hidrogen adalah berada di antara zinc dan ferrum, Fe. Sn adalah timah, Pb adalah plumbum, Cu adalah kuprum, Hg adalah mercury, Ag adalah argentum, Au adalah emas. Alright, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Cikgu harap kamu dapat faham apa yang cikgu terangkan. Terima kasih semua.